Assalamualaikum dan selamat petang. Sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Fizik Tingkatan 5 kita santai-santai untuk esok paper fizik ya. Hari ni kelas yang terakhir lah. Kita discuss kertas 1. Yang ni formula macam biasa kita guna formula sebaik yang mungkin lah. Formula yang ada. So, biasa. Kita pergi soalan yang pertama. So, pelajar boleh jawab soalan yang pertama. What the answer? SI unit bagi tekanan. Tekanan bukan Pressure. Oh, pressure. Force per unit area. Force per unit area. Jadi jawapan dia yang mana? Saya rasa yang B. Jangan rasa. B. Jawapan dia B. Pressure. Pressure, force per unit area. So force unit dia apa? Force Newton, area unit dia apa? Area meter square. Lepas tu macam mana jadi kilogram? Sebab Newton punya satu lagi value Force. Force sama dengan AG MA. So M unit dia kilogram. Pecutan unit dia MS negatif 2. Betul So yang ni untuk Newton. So lepas tu yang ni bawa naik atas lah. Betul bawa naik atas dia jadi macam mana? Negatif 2. Betul. Negatif 2 dengan 1. So dia akan jadi negatif 1. So jawapan dia situ B. So settle soalan nombor 1. Soalan nombor 2. Velocity kilometer per hour tukar kepada meter per second. ...75 kilometer per jam patutnya per hour ni, H ni kilometer per hour tukar kepada meter per second. So darab dengan 1000 bahagi dengan 3600. So jawapan dia nombor 2 A. So senang satu soalan 1 minit biasa. Which of the following not purpose? Bukan tujuan. Plotting graph, scientific investigation. Ni dia ada perkataan not dekat sini. So yang mana yang bukan? A, ya tak A? Giving consistent measurement. Finding the relationship between two variable. Ni betul Ni tujuan kita plotting. Finding the value that are out of range. Betul juga. Interpret data pun boleh juga. Jadi yang bukan purpose A. Yang ni bukan bukan. So settle number 3. Number 4. Which speed time graph apply to object at rest?
Objek tu rest. D. D. D lah kan, address ni tidak bergerak. Okey, sambung nombor 5. Nombor 5 ni senang. Ni oil drip dia menitik. Okey, constant rate from a moving car. Show pattern of the drip on the road. Pattern dia sekarang ni. So what the answer? Mula jauh, lepas tu dekat. Maksudnya dekat-dekat ni kereta tu jadi apa? Berhenti ke? Berhenti. Makin perlahan, betul? So what the answer? C. Nombor 5 C Okay, move, steady speed and decelerate. So dia punya initial tu kereta tu tak? Macam mana? Final. Apa dia? Cikgu tak dengar. Yang movement tu kan, cikgu kan? Okay, movement tu mula laju dia, lama dia jadi perlahan lah. Jadi kat kereta tu final lah. Yes, dekat kereta tu final. So tapi yang kat sini dia sama bila sama tu dia constant lah kat sini, steady speed. Okay. So sambung lagi number 6. Okay, diagram show circular object. Okay, A moving towards stationary circle Cikgu cuba accept kitchen. So number 6, rajah tu menunjukkan dua objek tu Okay, A bergerak mendekati objek B yang pegun. B ni pegun stationary. Okay, di atas suatu permukaan yang licin lah, smooth. Okay, lepas berlanggar, kedua-dua objek bergerak bersama-sama. Move together. So quantity fizik mana? Okay, quantity fizik become smaller after collision. Yang mana jadi smaller? Ni ke? Apa jadi smaller? Jisim berubah ke? Tak berubah. Acceleration. Acceleration ke velocity? Velocity Apa beza velocity dengan acceleration? Dia kalau velocity ialah speed dia, kalau acceleration tu dia semakin laju. Makin laju. Jadi jawapan dia Saya rasa D. sedih Okey, ada jawapan lain? Nombor 6. Velocity velocity. Okey, bila objek berlanggar, dia biasa kait dengan apa biasa objek berlanggar? Collision inelastic. Collision elastic ataupun apa selain daripada tu? Momentum kan? Momentum macam sukan rugby juga. Sukan rugby. Kenapa mesti lari laju? So kita nak momentum. So lari mesti laju. Dia nak velocity tapi dia bukan nak acceleration. Ni beza dua ni Dua ni berbeza. Okey, jawapan dia B. Nombor 6 cikgu cek. Okey, B. So nombor 7. Kira. Okey, kita ada troli P, mass dia 1.1 kg. So biasakan dapat soalan kita labelkan. Ni 1.1 kg. Okay, moving to the right with velocity 15. Okay, is collide. Okay, berlanggar Okay, head on with trolley, mass dia 1 kg. 1.0 kg. At rest lah. Yang ni at rest.
The two trolley start together after the collision. So sekarang ni dua-dua trolley tu melekat bersama-sama. Okey, kira hal laju. So boleh kira. Ni kita cerita apa ni bila berlanggar ni? Momentum momentum. P sama dengan MV ataupun M1 U1 plus M2 U2 sama dengan bila dia melekat berdua, so M1 plus M2, betul? V kan? Sebab dia melekat sekarang ni, so kita nak V, betul? So masuk nilai dia. So M1 U1 berapa? Mass 1 1.1. Okey, darab dengan hal laju 15. So yang ni mass tu hal laju yang kedua ni kosong So kosong tak ada nilai. So equal M1 tambah M2 dapat apa? 2.1 V, betul? So yang ni darab ni, cari V. So dapat berapa jawapan dia? Nombor 7 dapat D, cikgu. D, daun. Betul Tanesh dapat D? Yes. Okey, Dayana dapat? Dapat. Faiz dapat, Faiz? Dapat. Dapat kira macam ni je. Ni momentum ni. Momentum sebelum sama dengan momentum selepas. Ni dalam tajuk conservation of energy lah. Okey, number 8. A moving car has kinetic energy. So, kereta yang bergerak tu dah ada kinetic energy Bila kereta tu stop, kinetic energy become zero. What happened to the kinetic energy? Apa jadi pada kinetic energy itu sebenarnya? Dia jadi potential energy. Jadi potential energy ke jadi heat energy? Bila kereta tu berhenti, dia tak jadi potential dia jadi heat energy. Kinetic energy itu tukar kepada tenaga haba. Nombor 8. Tu yang kereta bila berhenti dia panas. Boleh? Okey, boleh. Boleh dia jadi panas. So dia mesti transform pada heat energy ni. Kalau dia potential energy ni bermakna kalau dia tergantung lah, macam buah durian tu kan, dia ada potential energy, tenaga keupayaan kan. Contoh macam tu so tenaga yang tersimpan. So yang ni tenaga haba lah. Okey, nombor 9. Okey, force ditarik ke atas. Okey, kita ada load weight, smooth track. Okey, lepas tu tinggi dia kita ada H. So the distance travel by the load X. Okey, tinggi dan jarak yang dilalui X. So kira work done. B Work done nombor 9. Kalau work sama dengan apa? Force dan displacement. Okey, work, force time, displacement. Jadi F apa? F? Fx ke? FH work done kita kira atas bawah je. Nombor 9. Ya. Rasa macam salah je yang ni. Kejap. Ni dia tarik ke sini. Ni displacement. Sorry. Ya. Fx. Jawapan dia nombor 9. Cikgu pergi kira sini kita kira sini.
jarak yang dilalui, jarak X. Boleh betul kan? Ni X. Sorry. Comel sikit kan, pening awak kan. Work sama dengan Fx. X tu ada displacement dia. Dia dah bagi tahu pada kita. Okey, sambung nombor 10. Resultant force. Apa maksud resultant force daya paduan? Produce into one single force. Okey, maksudnya dua atau lebih daya lah. Okey, dua maksudnya kita ada satu, contoh ada satu kotak. So satu daya kat sini, satu daya kat sini So bila kita nak cari resultant force, so daya di tengah-tengah ni lah. Maksudnya dua atau lebih daya menghasilkan satu daya. Tu adalah resultant force ataupun net force lah, daya bersih. So soalan biasa dalam buku awak tu, okey, tarik ke sini 10 Newton. So tarik ke sini 5 Newton. So berapa resultant force dia? 5 Newton. So 5 Newton. 5 Newton ni adalah resultant force lah, daya paduan. Maksudnya dua daya hasilkan satu daya Okey, two force equal one force lah. Okey, mana yang mewakili daya paduan tersebut? Mana daya paduan tu? OB. OA, betul? OA pula OB, betul OB, daya di tengah-tengah. Ni adalah resultant force. Jadi jawapan dia nombor 10 B. Maksudnya ada satu daya kat sini A, satu daya kat sini B. So resultant force dia mesti di tengah-tengah. Okey, nombor 11 equilibrium. Waktu bila kita kata force dalam keadaan seimbang, No net force. net force dia equal to 0 kan? F net equal to 0. So yang ni berapa net force dia? Tu 24. A ni 24 sebab dua-dua ke sini. So ni net force resultant force dia 24 Newton. So jadi jawapan dia automatik tahu, tak payah nak kira dah yang ni. So A jawapan dia sebab resultant force dia ada. So yang lain ni semua kosong. Ni daya dia kosong, ni daya dia kosong. And ni pun sama, daya dia kosong. Okey. So nombor 19. Nombor 19 ni force dengan extension. Ni hukum apa ni? Hukum Hooke's. Betul. Hooke's dia kata apa? Hooke's. Hukum Hooke's ni. Force is Force directly proportional to the extension of spring. Apa yang ada kat dalam ni? Constant. Energy. Energy store. Kena tahu So tenaga keupayaan kenyal ataupun elastic potential energy represent by Elastic potential energy. Okay, elastic potential energy. The string represent by area lah. Luas luas graf tu menunjukkan tenaga keupayaan kenyal, energi yang tersimpan lah, yang tersimpan. Okey, nombor 13. Nombor 13 ni senang kan? Okey. Jadi kontainer tu ada hole. Okey, yang memecut keluar lah. Okey, splashing out of water. So apakah paras air apabila paras air berkurang? So air itu berkurang. Apa yang berlaku pada X? Decrease. So automatic tahu decrease. Nombor 13 B. So dekat sini tekanan dalam cecair betul. Pressure dekat liquid depend kepada dua apa dia? Pressure dekat liquid
Depth. Lagi satu. Density. Ketumpatan. Row. Density. Higher density, dia punya pressure lagi tinggi kan? Yes, higher pressure. Kalau density tinggi, so pressure dia lagi tinggi. Ataupun lagi satu, daya apungan dia tinggi. Tu bila kita tengok air laut. Air laut. So air laut density dia tinggi, betul? Betul? Ya, Bila betul. density tinggi, so daya apungan dia tinggi. So boat tu dia tenggelam sikit je, sebab daya dia besar. So kalau air sungai, density dia rendah, betul? So boat tu dia akan tenggelam lagi dalam. Tu beza dia. Boleh? Beza So tekanan. Okey, nombor 13. Nombor 14, kira. Bukan kira ni, not measurement of atmosphere pressure. Yang mana yang bukan atmosphere pressure? Nombor 14. Yang ni unit untuk apa? 76 cm Hg. Mercury. So dia pressure dekat dengan pressure. Lagi meter water, ni kedalaman dia, ada kait juga dengan pressure. Ya. Lagi ni bar ni berapa bar, semua kait dengan pressure. Yang bukan Newton. Macam pernah buat. Okey. Nombor 15. Gambar apa nombor 15 ni? Manometer. Okey, mercury barometer. Betul. Okey, dengan mercury manometer. Okey. Satu bekas. What is the pressure of the gas? Berapa tekanan gas daripada bekalan gas kat sini? Berapa tekanan dia? 46. 26. 46. Okey. Berapa? Nombor 15. Okay, 46. Panai ke B? Jawapan dia 46. 46. Selain daripada tu, ulang balik lagi sekali. So sekarang ni pressure dekat X ni sama dengan pressure dekat Y. Ni point dia kat sini lah. Okey, jadi pressure dekat X ni, pressure dekat Y ni tambah dengan pressure atmosphere. Okey. So pressure atmosphere ni 76 lah. Yang ni 75. So tambah dengan ketinggian kat sini 29. So pelajar akan dapat 104 cm Hg. Boleh? Boleh Okey, sambung nombor 16. Kalau nampak gambar crane ni, prinsip apa ni? Pascal. Bagus. So terus boleh jawab kan nombor 16 kan? Pascal. Kenapa Pascal Sebab dia hidrolik. Nombor 17, prinsip apa ni? Archimedes. Okey, jadi jawapan mana yang betul? Which relationship is correct? Daya apungan kan prinsip Archimedes kan? Weight of water displaced equal weight of object equal weight of equal to buoyant force, betul? Jadi buoyant force sama dengan apa? Weight tu W1 tambah W2 W1 tambah W2 W2.
Jadi jawapan dia nombor 17 C. C. Jangan salah lah soalan ni. Okey, nombor 18 aeroplane. Sebut saja kapal terbang dah tahu dah. Prinsip apa? Bernoulli. Apa prinsip Bernoulli? Dia kata apa? The higher the velocity, the lower the pressure. Okey, velocity increase, pressure decrease. Mesti sebut velocity dulu Okey, velocity lower, pressure higher Okey, so Archimedes awak dah tahu. Apa definisi prinsip Pascal Apa definisi pressure is transmitted equally in Okey. Dia point dia pressure transmit equally maksudnya tekanan diagihkan sama rata dalam sistem yang tertutup lah. Apa dia principle of conservation of momentum? Prinsip conservation of momentum before Okey, total momentum before collision equal after collision. Kalau lagi satu conservation of energy, apa dia? the absence of external force, the total momentum in the system remain unchanged. Okey, kalau conservation of energy energy. Kita cerita energy Kalau energy tu cannot be destroyed lah. Yeah. Tu point dia kat situ. So sambung nombor 19. Cikgu nak awak kira nombor 19. So formula ni dia ada bagi kan? Okey, dia bagi. Nak pakai formula yang dia bagi ke? Ada, kita check formula dia nombor 19. Ada tak? Tak ada je. Tak ada. Tak ada. Oh, tak ada Apa? Okey, untuk soalan nombor 19, biasanya kita akan lukis graf lah. Kita akan lukis graf, so kita nak explain. Mudah kita faham Okey, pada suhu panjang merkuri 2.5, suhu dia kosong. Okey, pada panjang merkuri 60, suhu dia 100 lah. Ni suhu dia 100. Okey, ni pada panjang 60, suhu dia 100. Okey, soalan dia nak berapa suhu dia apabila panjang dia 40. Berapa suhu dia? So automatik kita tahu suhu ni mesti bawah daripada 100 lah. Okey, formula dia L theta tolak L kosong bahagi dengan L 100 tolak L kosong darab 100. So pelajar kira akan dapat 65.2 degree Celsius Okey, sambung. Nombor 20. Nombor 20 ni graf apa ni? Cooling juga. Okey, cooling. Okey, latent heat of fusion dekat mana? Nombor 20. Hello, kat mana latent heat of fusion? Apa maksud latent heat? Dia berubah bentuk tapi suhu dia tetap sama. Kat mana? Hello cikgu. Hello. Jadi jawapan mana latent heat of fusion? Ni cooling ni. QR ke? Mana? QR ni apa? QR ni? Liquid. Solid plus liquid. Solid liquid yang ni? Yang tu yang ni yang solid liquid ni. Yang tu solid liquid. ST solid liquid yang ni.
Solid plus liquid. Yang ni? Gas liquid. Gas plus liquid. Jadi jawapan dia mana? Fusion. Kita ada dua kan? Latent heat of fusion, latent heat of vaporization, betul? ST. Bila vaporization, Saya nampak presentation lah. bila vapor, dia mesti gas dengan liquid. Kalau fusion, dia mesti solid plus liquid. So jawapan dia kat sini lah. So ST. Betul? Nombor 20D. Halo. Betul lah. Ni cerita dia lah. Vaporization dengan fusion. Latent heat. Suhu dia sama. Kenapa suhu dia sama dekat sini Soalan dia kenapa sebab dia absorb heat untuk overcome attraction force tu. Yes. Dia haba yang digunakan tu. Kita nak pecahkan ikatan dia tu. Heat yang digunakan untuk pecahkan ikatan tu suhu dia sama dekat situ. Okey, sambung. 21. 21 ni senang, heater. Kira. Metal cylinder mass 6.0 kg. Specific capacity 400. What is temperature rise? Okay, 10 second after heated. Apa formula dia? PT equals X theta. Q sama dengan MC theta, betul? Q ni berapa? Kita guna PT kan? PT. Kita tukar PT. Kenapa kita tukar PT? Sebab dia ada heater. So heater dia, power dia 1000 darab dengan T dia berapa? 10 second. Gsim dia berapa? Gsim dia 6. Okay, darab dengan 400 specific capacity. So cari theta. So kira 10,000 bahagi dengan 6 darab 4, 24,000. Betul? 6 kali 4, 24,000 ke 2,400? 2,400 So kita potong-potong lah. Potong. So 100 bahagi dengan 24. So jawapan dia 21. Jawapan dia dapat apa? C. Betul ni cara kira ni, Tanesh? Betul. Betul C. Okey. 22. Pressure dengan temperature. Okey, ni hukum gas. Hukum gas. Betul? PVT. Pahang versus Terengganu. So pressure dengan temperature. Hukum pressure lah. Okay, jadi what the answer? 22. Dia tanya apa? Yang mana yang betul perubahan tekanan dengan suhu? Mana jawapan dia? D. 22. Kenapa D Sebab Celsius. Okey, sebab Celsius. So dia akan sampai sini, betul? Yes. So nilai sini berapa? 273. Okey.
23. Insiden dia 50. Okay, optical density medium ascending order. Mana ada X ni kan? XYZ ada ke kat sini? Oh, saya tak boleh. Ni soalan 23 ni. Jajak tengah cari. Mana XYZ je aku tak nampak pun. Saya pun tak nampak juga. XYZ tak ada ni. Macam mana kita nak jawab soalan ni? So KIV 23. Mana ada XYZ kat sini? Ke boleh agak dah soalan dia? Tak boleh lah. Tak ada kaitan. So 24. Okey, ikan tu kita nampak dia 1.4 meter daripada surface. Daripada surface Berapa dalam sebenar ikan tu kalau indeks biasan dia? Okey, 1.33. So apa formula dia? Tanas? Dia ada berapa rendah? Oh, jawapan dia B. Kenapa B? Sebab saya kira dapat B. N sama dengan Apparent depth or real depth. okey, apparent depth apa? D kecil ke D besar? Indeks biasan. Kecil kan? N sama dengan, sekejap cikgu tengok D besar bahagi dengan D kecil, betul? D besar yang mana D besar tu? D besar yang paling bawah sekali kan? Betul? D besar Real yang ni depth ya? tu dibesarkan tu. Dalam ketara D dalam ketara yang ni yang ni adalah D dalam ketara D kecil. Yang ni D kecil. D kecil yang ni, D kecil yang 1.4 ni adalah D kecil. 1.4 darab 1.33. 1.4 ni D kecil, yang ni D kecil dalam ketara. Yang paling bawah sekali D besar So yang ni darab lah. So dapat jawapan dia 24 B. Dapat? D ni real depth lah, real depth, apparent depth okey. So 25. Yang ni baru soalan yang tadi. Ya ke? Betul. Ni soalan tadi okay, kan. Betul. Ada dah. Okay, medium X dan Y. So mana ketumpatan dia? 25. ZXY. ZXY. Z, yang ni paling tumpat lah. Mungkin. Okay, sebab ZXY. ZXY. Ya, betul. Okay. Tapi Z bukan kurang tempat. Macam mana? Kalau dia kurang tempat, dia menjauhi garis awal kan tu. Yes, ni kurang tumpat. Z ni kurang tumpat. Sebab dia nak urutan menaik menaik ascending order. Kurang tumpat. Okey, lepas tu lebih tumpat. Lepas tu yang ni lagi tumpat lah.
Y paling tumpat. Bila dia tumpat, dia dekat dengan normal line. Betul Yang ni biasa ni soalan ni. Okay. So 26. Gambar dia jadi macam mana ni? Kalau objek duduk depan fokus. Magnified Magnify. Betul So dia jadi besar, betul? Okay. Jadi jawapan dia apa? UV. E. C So gambar ni macam mana kita nak lukis ni? Dan ni Dah tahu. dia pantul ke mana? F. Pantul ke F. Lagi satu Dia pergi ke ke C C. So dia akan cantum sini. Ya. Betul? Yes. Oh, So apa Cikgu karakter like kali ni cikgu rasa keluar kat mana? Essay ke structure? macam mana? Chapter like ni cikgu rasa keluar kat mana tahun ni? Dia boleh keluar soalan structure juga. Structure dia minta kita lukis, simple je. Ray diagram Ray diagram tu dia boleh jadi. Ray diagram boleh lukis, simple. Cuma dia bila dia jadi kebat tu kita tak sure dia. Tapi pada cikgu mudah je sebenarnya untuk soalan ni. Apa ciri image yang terbentuk dulu? Kita discuss dulu. Upright, virtual, magnified. Upright mana ada? Upright tak ada. Virtual virtual and bigger than object Okay. So tak apa, kejap lagi cikgu bincang tips. Kita habiskan yang ni sikit je. Sinar cahaya ni fenomena apa ni kalau ni? Hitung manakah adalah betul. Light source. So kurang tumpat, lebih tumpat, gelas udara. Hubungan yang mana yang betul? Ni hukum Snell kan, indeks biasan kan? B ke cikgu? B jawapan dia. Saya rasa B. Sekejap, tengah baca. Baca dulu soalan Dua sinar cahaya. Dua-dua dia nearer to normal tu. Mana? Dua-dua jauh daripada Dua-dua. garisan normal. Yes. Bukan near tu. Dah, dua-dua dekat dengan normal ni. Ni Dekat gambar dengan dia normal ni lah, kita ya. terbalik betul? Ya betul. Gambar dia kita terbalik kan? Ni Tu bila dia ni pergi macam maksudnya less dense. kat sini kurang tumpat, kat sini lebih tumpat, betul? Ya betul. Betul ni kurang tumpat, ni lebih tumpat sebab dia dekat dengan normal. Yang ni kurang tumpat, yang ni lebih tumpat. Okey. Betul Kenapa ada sin P bahagi dengan sin R Sin P bagi sin R, okey. Sama dengan sin Q bahagi dengan sin. Okey, betul lah. Ni hukum Snell kan. Ni hukum Snell Ratio sin I over sin R. Okey, 28. Bunyi nyaring. Semalam kita dah discuss. Bunyi amplitude. Jadi jawapan dia C 28. B. B. Tadi awak baru cerita tadi kan, amplitude dia tinggi kan. Kenapa cikgu tak keluar tulisan? Amplitude dia tinggi sebab bunyi dia nyaring. Betul Kalau bunyi langsing lagi satu, Dia Frekuensi. pitch dengan frekuensi dia tinggi. Okey, ni gambar semalam juga kita discuss. Garisan normal dia kat mana? Sini kan? perpendicular. Betul, perpendicular to the screen ni kat sini. Okey, apakah jarak gelombang? Wavelength dekat shallow area, kawasan yang cetek.
Kira. Apa formula dia? V sama dengan F lambda. F lambda. V dia 10. F bagi dengan lambda dia 4. 10 bagi 4 2.5. Betul? Betul. Frekuensi. So dapat frekuensi, kita cari belah sini, betul? Ya, betul. V sama dengan F lambda, betul So V dia dah ada 6, frekuensi dah ada 2.5. Bagi dengan 2.5 dapat 2.4. Kira dapat berapa? 29. 6 bagi 2.5. Ni go 2.4. 2.4. Dapat Apa maksud frekuensi Apa maksud frekuensi? Number of oscillation in 1 Oscillation. second. 1 second. Okey, complete oscillation dalam masa 1 1 second. second. Okey, nombor 30. Sir. Yang mana satu yang betul jawapan dia? Sound wave, wavelength dia lambda S. Light wave, okay, lambda dia L. Travel same time. Okay, merambat satu masa. Okay, through a gap, diameter dia 2 cm. Okay, yang mana satu yang betul? Ni kita cerita diffraction ni. Halo, nombor 30. Okay, go. Macam mana kita nak kira yang ni Dia tengok lambda. Tengok lambda, lepas tu Kalau lambda besar dari gap tu, obvious lah. obvious lah, okay. So gap dia sekarang 2 cm. Kalau Sekarang lambda mana lagi besar? Sound wave dengan light wave Sound wave lebih besar. Sound wave lebih besar. Jadi jawapan dia Besar, more lah. more, yes. Jadi jawapan dia D. D. Betul macam ni ke? Cuba cerita sikit, Vincent. Cerita sikit. Saya ada tengok kat buku lah. Dia light wave, dia punya apa tu, wavelength dia kecil daripada sound wave. Okay, light wave lambda dia lebih kecil daripada sound wave. Okay, jadi Kalau wavelength dia lebih besar daripada gap tu, dia obvious. okay, obvious. Kalau betul. Okay, maksudnya wavelength dia lebih besar daripada gap dia. So gap dia macam ni 2 cm. Dia jadi macam mana? Dia bulat-bulat, curve. Okay, lepas tu Kalau wavelength dia kecil daripada gap, dia punya tak obvious sangat. Dia kat tepi je, curve. tepi ke petak-petak macam tu Ya. kan? Jadi cuma sekarang ni statement kita nak tahu tu, sound wave dengan light wave ni, mana lambda dia lagi besar? Okay, lambda
sound wave lagi besar daripada light wave. Ada dalam jadual tak ni? Ada yang jadual tak, Vincent? Awak dapat daripada mana ni? Dalam buku ada modul. Dalam modul awak ada Okey, so kita sambung. Sambung tak apa, kita discuss. Okey, 31. B. XY berada sama jarak dari P. Jadi bentuk gelombang dia B yang positif. Dia nodal. dia jadi macam mana? B, C kot. C ke? Dah. B B. Ya. Kenapa B, Tanesh? Sebab dia dua-dua satu side, jadi dia akan construct 2A. Dia akan jadi 2A. Maksudnya side yang sama. Kalau side yang berbeza, Dia side yang tolak. berbeza maksudnya atas bawah baru dia jadi macam ni kan? Yes. Betul Tapi dia gerak opposite semua tak kira lah. Dia sebenarnya dia tak ada kaitan pun, sebenarnya opposite. So kalau dia macam ni, so dia akan jadi macam ni lah. Okay. So kalau dua-dua duduk belah atas, so dia akan jadi macam ni lah. Dia akan jadi 2A lah. Ni Okay, yang ni tak mungkin lah. Ni D tu. Okay, 32. Mana yang betul tentang electromagnetic wave? Elektromagnet. Dia punya D. Jawapan dia? D. D terdiri daripada medan magnet dengan medan elektrik. Okay, yang ni yang betul. Yang lain tu tak ada kaitan pun. Longitudinal wave tak ada kaitan. Okay, mana correct pattern? 33. Dia positif, dia mesti bergerak ke mana? Keluar ke negatif. Jadi jawapan dia A. So yang ni salah negatif ke positif ni salah. Yang ni salah. Yang ni negatif pun salah. So jawapan dia A Okey, so kita sambung. Okey, 34. Yang mana satu yang betul? Correct. Ni lita disambung secara series. Bila secara series, arus dia sama. Jadi jawapannya mana? A. Okey So sambung 35. Mana satu yang betul? Simple ni soalan ni. Cerita pasal vote. Ni disambung secara apa? Parallel. Jadi vote dia mesti Sama. Vote dia sama Sekejap. Kalau siri vote dia sama tadi arus dia sama kan? Kalau parallel vote sama lah. Vote dia sama Okey, vote dia sama. Jadi jawapan dia parallel ni vote sama tapi arus dia bertambah. Jadi jawapan dia yang mana? Tak ada jawapan. D ke? Mana jawapan? V. B Jawapan dia 35. B ke? C. Kenapa C Tahu lah. Yang ni adalah sama lah dengan yang ni kan?
V1 ni sama tak dengan V3 ni? Ya, ya. Dia Saya satu je. laluan je. Ya betul lah cikgu, sebab voltage tu dia split ke kat V1 dengan V2. Yes, dia split kat sini saja. V1 okey, okey. tambah V2 saja. Okay. Arus pun sama juga. Arus sini semua sama lah. Beza dia kat sini saja. Arus 1 dengan arus 2 saja. Okey. Electromotive force. Mana kita nak menentukan daya gerak elektrik 36? E ke? D. Electromotive force. Kenapa D EMF tu apa je? Ya, voltmeter kat bateri. Voltmeter kat bateri. Ni ammeter ni salah ni. Ammeter tak ada kaitan pun. Ammeter mesti duduk dalam liter, betul? Ammeter mesti dalam liter Okey, so 37. Sekejap, kita usahakan sikit. Efisiensi, kecekapan. Soalan 38. Halo, ada orang lagi? Ada Tak dengan 500 sebab yang Okey, dia dah bagi untuk tolak dengan yang ni 300 yang pertama dengan 200. So kita tolak 500 lah. Ah. So dapat berapa? So yang tu dapat 996. 966 ni dia darab dengan berapa? 996. 996. So yang tu kena Yang ni darab darab dengan 48 lah. Ah. Okey, lepas tu Lepas tu tambah yang dengan 200 darab dengan 32. Betul? Betul. Lepas tu 300 Darab dengan 25. Lepas tu semua tambah lepas tu. 25. So kita tambah belaka 33 ni. Betul, dapat jawapan dia D. Dapat 60 ya. Dapat berapa? Yang dapat yang tu lah jawapan tu. 617 tu Yes. Okey, so cikgu ada skema jawapan ni kat depan cikgu ni. Nanti cikgu snap lah kat awak. Sama je calculation dia. Kejap. Tengah kali. Chance. Dia tak perlu tukar lah ni. Okey unit untuk kita kira yang ni Cikgu, yang 1496 tu dapat dari mana? apa dia? Tak 100,400 Yang tu dapat ni dari darab ni. Ni darab ni. Okey, unit yang digunakan untuk mengira yang ni, kita unit yang kita pakai 1 kilowatt per jam. Ataupun 1 kilo apa? 10 kuasa 3 watt darab dengan 1 jam. Ni formula yang kita pakai itulah. Ni formula. Unit yang digunakan untuk menghitung kos tenaga elektrik kilowatt jam. Ni contoh yang ada dalam buku cikgu ni. Okey, so yang ni dapat ni? Dapat? Tak. Macam mana cikgu tu? Yang tak faham. Ni 8 kilowatt, 8 darab dengan 187 ni dapat yang ni. Ya. Betul? So betul. yang ni ditolak dengan 500 watt yang pertama ni lah. Ni kita tolak dengan 500. So kita dapat yang balance dia 996 mesti darab dengan kos ni.
So kita dapat satu nilai kat sini. Lepas tu kita kira balance 500 ni, yang ni darab dengan yang ni, yang ni darab dengan yang ni, dua ni. So kita tambah semua sekali. So kita dapat jawapannya 617. Betul tak Nesh? Ya, betul. Betul Okay, so cikgu bagi jawapan lah. Kejap lagi cikgu share tu Cikgu share soalan ni. Kita bincang soalan Melaka ni. So 39 ni A. Okay, dengan 40 last Yang ni kalau 40 ni soalan ni apa? Yang mana yang betul? Kita bincang sikit. Soalan nombor 40. Ketua genggaman tangan kanan. Mana yang betul? Bawah sikit. D. Oh. Jawapan dia D. B. 4 jari tu medan magnet. Ya. Cikgu tu cuba pergi 39 tadi tak? Mana soalan 39? Okey, soalan 39 ni gambar apa? Tu iron core. 2 iron core. Okey, dengan dawai koprom dalam 1 liter. Oh cikgu, kalau apabila switch ditutup, maksudnya kita on. Jadi dia ada arus kan? ada. Bila ada arus dia jadi magnet lah, betul? Ya, betul. Bila magnet dia tarik antara satu Attract. sama lain. Dia Dia attract antara satu sama lain. Cikgu, kalau current masuk mob kan? Kalau Current masuk. current masuk, Maksudnya kalau solenoid tu kita ada north south tu kan? kita ada. Kita ada pole north south tu. Okey. Jadi kalau current masuk, ia north kan? Oh, yang tu untuk solenoid. Yang ni bukan solenoid, ni magnet. Oh, Solenoid okay. dia satu je. Okay, Ingat tak yang tu hukum apa tu Hukum Lenz. tu lens. Hukum Lenz ingat. Kalau yang masuk ni mesti opposite direction dengan tu. Kalau arus masuk, litar dia mesti patah balik setentang hukum Lenz. Ingat hukum Lenz? Ingat dia oppose kan? Dia kena lukis gambar lah. Tu cerita hukum Lenz Okay. Okay, so hari ni kita bincang 40 soalan. Okay, itu sajalah untuk hari ni.